Assalamualaikum dan salam sejahtera pada pelajar-pelajar sekalian yang cikgu kasihi semua. Okey, baiklah. Kita akan sambung kelas fizik kita untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada topik. Kita masih lagi dalam bab haba. Kita akan pergi pada topik 4.3 iaitu haba pendam tentu. Okey, sebelum ni muatan haba tentu. Hari ini kita akan kenal pula apa itu haba pendam tentu. Okey, kita lihat situasi ini. Okey, cikgu harap awak semua masih ingat lagi. Okey, kita pernah belajar di menengah rendah di mana kita tahu jirim boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, harap masih segar dalam ingatan awak lagi. Okey. Kemudian dan kita juga dah belajar perbezaan antara 3 keadaan jirim dari segi susunan dan pergerakan molekul. Kita tahu bahawa ikatan antara molekul pepejal adalah lebih kuat kan daripada ikatan antara molekul cecair. Begitu juga kalau untuk molekul gas, di mana molekul gas bebas bergerak secara rawak sebab kita tahu bahawa ikatan antara molekul gas adalah paling lemah. Okey, jadi untuk maklumatnya ini semuanya dah ada di dalam memori kita. Okay. Kita pergi pada seterusnya. Kalau awak lihat pada rajah 4.13. Pada rajah 4.13, okay, awak boleh merujuk juga buku teks iaitu muka surat 137. Okay, di mana rajah tersebut menunjukkan proses perubahan fasa jirim. Okay, di mana kita tengok semasa proses perubahan fasa jirim seperti peleburan dan pendidihan, kita dapati bahawa suhu adalah tetap walaupun haba terus dibekalkan. Bermakna haba kita bekalkan tetapi suhu tidak berubah dan perubahan fasa jirim tetap berlaku. Kalau peleburan maksudnya pepejal berubah menjadi cecair. Manakala kalau pendidihan, cecair berubah menjadi gas. Dan ketika fasa ini berubah, suhu tetap tidak berubah walaupun terus dibekalkan. Begitu juga kalau situasi di mana semasa peleburan dan pendidihan, kita dapati ketika itu haba diserap. Okay, haba diserap. Okay, haba diserap semasa peleburan dan pendidihan dan ketika itu tidak berlaku perubahan suhu. Ketika ini kita panggil haba tersebut adalah haba pendam. Okay, haba pendam. Sama juga situasi di mana ketika kondensasi dan pembekuan. Okay, ketika situasi kondensasi dan pembekuan, haba akan dibebaskan. Dan haba yang dibebaskan tanpa perubahan suhu ini juga dikenali sebagai haba pendam. Jadi situasi di sini kita dapati apa itu haba pendam. Okay, ini proses yang berlaku. Okay, proses perubahan fasa. Bermakna sini, okay, cikgu terangkan sedikit lagi. Okay, apabila berlaku perubahan fasa, okay, daripada cecair kepada gas. Okay, cecair kepada gas ataupun
daripada pepejal kepada cecair. Okay, berlaku perubahan fasa tapi suhu tidak berubah. Dan haba ketika itu diserap. Haba pendam diserap. Suhu tidak berubah. Ini kita kata haba yang diserap itu adalah haba pendam. Haba pendam diserap. Sama juga situasi kalau kita pergi pada kondensasi di mana gas berubah menjadi cecair dan juga cecair berubah menjadi pepejal. Ketika ini kita kata haba pendam dibebaskan. Bila cikgu sebut haba pendam dibebaskan bermakna tidak berlaku perubahan suhu. Okay? Tidak berlaku sebarang perubahan suhu. Jadi, apa itu maksud haba pendam tentu? Okay? Di mana kuantiti haba diperlukan untuk mengubah keadaan jirim suatu objek. Okay, kita dah belajar juga sebelum ni, ia bergantung pada jisim objek dan jenis bahan. Ingat lagi kan? Kuantiti haba untuk mengubah satu keadaan jirim, dia mesti bergantung pada jisim objek dan juga jenis bahan. Okay. Jadi haba pendam tentu, apa itu haba pendam tentu? Kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan. Okay. Dia sama ada kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa berlaku perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okay? Tanpa perubahan suhu. Boleh nampak kan bezanya dengan kita belajar muatan haba tentu. Okay, kalau muatan haba tentu dulu ialah kuantiti haba yang kita perlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Berapa haba yang kita perlukan untuk naikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Tapi untuk haba pendam tentu pula ialah masih lagi kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa berlaku perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tapi tanpa perubahan suhu. Okay. Jadi daripada situ kita dapat satu formula di mana satu objek berjisim M menyerap kuantiti haba Q semasa perubahan fasa. Dan tiada berlaku perubahan suhu. Maka haba pendam tentu bagi objek itu ialah L ini adalah simbol bagi haba pendam tentu. Formula dia adalah Q bahagi M. Q bahagi M. Jadi unit SI-nya adalah joule per kilogram. Beza dengan muatan haba tentu, dia ada apa? Ingat lagi, joule per kilogram per darjah Celsius. Kan? Sebab dia ada berlaku perubahan suhu. Ini C kan? Ini untuk C. Kan? Muatan haba tentu. Bezanya di situ, iaitu pada suhu. Juga harap dah jelas apa itu haba pendam tentu. Jadi haba pendam tentu kita bahagi pada dua, iaitu satu pelakuran. Simbolnya kita guna sebagai IF. Untuk haba pendam tentu pelakuran, ia adalah kita tambah sikit dia. Satu perkataan di situ, kuantiti haba Q yang diserap semasa peleburan. Kuantiti haba diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan
semasa pembekuan. Okey, bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. 1 kilogram ni pun penting tak? Okey. Itu haba pendam tentu pelakuran. Di mana haba pendam tentu pelakuran ni untuk perubahan fasa bagi pepejal ke cecair ataupun dari cecair ke pepejal. Awak ingat tu lah. Awak tengok, ingat untuk pepejal ke cecair, cecair ke pepejal. Okey, itu haba pendam tentu pelakuran. Okay. Manakala yang kedua, haba pendam tentu yang kedua iaitu haba pendam tentu penguapan. Okey, yang ini untuk kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan cecair kepada gas ataupun sebaliknya, iaitu kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Itu beza untuk penguapan. Haba pendam tentu penguapan. Kalau pelakuran tadi untuk pepejal ke cecair, cecair ke pepejal. Okay, kalau haba pendam tentu penguapan di antara cecair ke gas, iaitu haba yang diserap semasa pendidihan ataupun haba yang dibebaskan semasa kondensasi, gas ke cecair. Okay, jadi untuk hari ini cukup dulu setakat ini dulu. Awak fahamkan apa itu haba pendam. Pertama sekali, okay, awak fahamkan apa itu haba pendam. Okay, jadi untuk fahamkan tu, cikgu nak ingatkan jangan lupa buat nota. Jadi nota awak, pastikan awak faham apa itu haba pendam. Okay, kemudian baru kita fahamkan apa itu haba pendam tentu. Untuk lebih faham, pastikan awak dapat perbezaan antara haba pendam tentu dengan muatan haba tentu supaya tak keliru. Okay. Dan hari ini juga kita dapat satu formula baru. Kena pasti simbol haba pendam tentu macam mana dan apa formulanya. Okay. Dan apa unitnya. Ya? Dan kemudian dah faham haba pendam tentu, baru pula pecah pada dua, iaitu satu haba pendam tentu pelakuran, satu lagi haba pendam tentu penguapan. Haba pendam tentu pelakuran, pepejal cecair, cecair pepejal. Haba pendam tentu penguapan adalah di antara cecair kepada gas, gas kepada cecair. Cikgu harap awak dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan untuk kelas yang akan datang pada hari Selasa nanti, kita akan cuba lebih memahami apa itu haba pendam tentu pelakuran dan juga haba pendam tentu penguapan, okay, untuk supaya lebih jelas lagi. Okay, jadi kita berhenti setakat ini. Sekian, terima kasih. Stay home, stay safe and study smart. Assalamualaikum.